لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nanti imam ila wasul muslimin muslimat. Alhamdulillah Tuhan, ini kita dapat buku sama-sama dan sejuk sikitlah demam kan ya, akan datang macam ni. Baik, untuk pagi ini insya-Allah kita sama-sama bincangkan tentang ayat yang biasanya ustaz-ustaz akan bacakan sepanjang jumpa Ramadan ataupun masa Ramadan sendiri ya, ayat dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan ayat Quran ni dia tak lawan dengan ayat-ayat yang lain. Kalau tuan-tuan tengok cara Allah susun dalam bab ayat-ayat ni, tengok Allah letakkan hey orang beriman. Kita dah tuan-tuan orang beriman kena satu. Kalau Allah panggil orang beriman, tuan-tuan tak sahur, maknanya tak beriman ya. Kemudian apa sebab apa? Kutiba alaikumus shiyam, wajib atas kamu puasa. Kamu kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana umat terdahulu. Siapa umat terdahulu kan? Kalau kita buat teka-teki sikit pagi ini kan, siapakah orang pertama yang berpuasa di dunia? Siapa tuan? Nabi Muhammad, Nabi Daud. Siapa tuan? Nabi Adam. Anda tuan ya? Jangan biasa dengar teka-teki kan. Jawapan tuan Nabi Adam. Ya, orang pertama berpuasa. Dan kalau tanya tentang puasa yang terbaik, kata Nabi SAW, afdalus siyam 'inda Allah siyam Daud alaihi salam. Puasa yang terbaik ni puasa Nabi Daud. Yasumu yawman wa yuftiru yawman. Dia puasa sehari, esoknya dia tak puasa. Kalau setahun ada 360 hari, maknanya berapa hari dia puasa tuan? 180 hari dia puasa. Ada berani tak? Tak perlu tak berani ke kita tuan? Masam Ramadan, siapa puasa Ramadan, semua atba'u sitta min Syawal. Kalau tak ada bagi kita puasa 30 hari kali 10, 300 betul. Kemudian 6 hari dalam bulan Syawal. Kalau boleh tak nak sebut lagi Syawal tu kan ya, tapi nak cerita je. 6 kali 10, 60. 300 sampai 60 kan? 360 pakaan masa yang mudah. Seperti mana puasa setahun ya. Umat Nabi Muhammad kan special untuk kita. Jangan tak buat. Okay. Kemudian ayat Quran jadi sebab apa? La'allakum tattaqun. Moga-moga kamu jadi orang bertakwa. Ayat itu kan, kalau kita tengok dalam ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah, lebih kurang itu kan. Hudan lil muttaqin kat belakang. Ciri-ciri orang bertakwa siapa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang tu dia beriman dengan perkara ghaib. Maksudnya apa tu kan? Iman. Macam mana pun tuan? Asas ni. Asas kena ada dulu. Kena beriman. Kena ada iman. Kemudian sambung lepas tu apa? Yuqimuna solat wa yutuna zakat. Kemudian dia semayang, kemudian dia keluarkan zakat. Kalau ayat tadi tuan, dia suruh puasa betul. Maknanya akar ialah iman. Kemudian dia punya dahan atau pupuk, batang pupuk itu ialah syariat kita tuan, ibadah-ibadah kita. Dan apakah buah
ataupun bunga di tuan, hasilnya ialah akhlak ataupun kita sebut sebagai takwa. Ya. Tuan, kita kalau boleh nak menghabiskan Ramadan ni biar betul-betul endingnya dapat lepas tu, takwa. Semua hari ni saya nak ambil satu bahagian ni kan. Bila dalam Quran sebut alladzi la yu'minu bil ghaib, beriman dengan perkara ghaib. Tuan, kita hari ni tuan puasa kan, tapi macam mana iman kita dalam bab percaya pada perkara-perkara ghaib? Pagi ini tuan kita sembang-sembang tentang perkara ghaib. Yang pertama, apakah perkara ghaib? Perkara ghaib ni yang pertama benda yang ada sekarang. Ada sekarang, tapi tak boleh capai dengan panca indera kita. Ya. Siapa? Allah, betul? Malaikat, jin dan sebagainya. Ya. Ada tak? Dia ada tu kan? Dan kita wajib beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara ghaib apa dia? Yang kedua, perkara ghaib ialah masa lampau, sejarah. Ya. Benda tu ada, benda tu ada dulu. Ada kisah Nabi Nuh, kisah Nabi-Nabi sebelum ni, semuanya termasuk dalam perkara ghaib. Dan yang ketiga apa dia tuan? Iaitu benda yang bersifat masa depan. Masa depan pun termasuk dalam perkara ghaib. Cuma tuan, hari ni ramai orang mendakwa dia nak cerita tentang tiga-tiga benda ni. Betul? Ramai nak sebut. Ataupun saya nak tanya tuan, boleh tak nak sebut tentang perkara ghaib ni? Nak cerita ke orang, boleh tak? Jawapannya tuan, boleh nak cerita. Dengan syarat mesti disebut dalam tiga benda. Apa dia? Yang pertama, kalau nak cerita tentang masa lepas, nak cerita tentang benda yang tak nampak tadi, mesti disebut benda itu dalam Al-Quran. Al-Quran sebut tentang iblis, ada sebut tentang jin dan sebagainya. Maka boleh kita nak sebut. Dan Quran sebut tentang cerita Nabi-Nabi sebelum ni, maka boleh cerita kan? Boleh. Yang kedua, disebut dalam hadis. Hadis, Imam An-Nawawi dia lebih cenderung untuk pilih hadis yang sahih dan hasan itu. Dalam bab akidah, biar jauh dengan border dia, dengan sempadan dia. Maka kalau ada bab akidah ataupun bab perkara ghaib ni yang disebut dalam hadis yang lemah, kan, berhenti dulu. Yang kedua, itu yang kedua. Dan yang ketiga, nak cerita tentang perkara ghaib, cerita tentang masa depan, boleh tak? Boleh, dengan syarat ada disebut dalam sunnah, iaitu ketetapan Allah Ta'ala. Tuan nak ramalkan TV, dibuka TV, tuan nak ramal esok hujan. Sebab apa? Sebab satelit rakamkan ada awan yang berkumpul dekat atas. Sekadar beramal saja. Apa benda tu? Itu sunnatullah. Bila awan berkumpul, maka bolehlah kita cerita yang esok mungkin hujan, tuan-tuan. Baik. Kemudian tuan-tuan, bila saya nak cerita ni, kenapa tuan-tuan? Sebab ini asas, tuan-tuan. Ini asas yang kita nak cerita. Ramai orang hari ini mengaku dia nak tengok. Padahal Nabi sendiri tuan-tuan, dia turun pada umat dia Arab Jahiliyah ni. Kalau bab dalam bab tunjukkan perkara ghaib, ada hari tuan-tuan, siap dan suruh Nabi teka lagi. Ada orang tertentu ni buat genggam tangan, tunjuk pada Nabi. Nabi ada apa dalam ni? Tuan-tuan tengok macam cerita apa tu? Cerita film ni betul. Pergi dia masai betul. Kita tu ingat kan benda tu. Cerita film ni je lah. Walaupun je zaman Nabi pun dah pernah detail macam tu. Nabi jawab tak tuan? Nabi tak jawab tuan. Kenapa? Sebab Nabi kata setiap tukang tenung nasib ni, bab tenung nasib ni semuanya dalam Nabi sebut ni. Padahal Nabi boleh tak jawab tuan? Boleh tak Allah hantar aja maklumat? Boleh tuan. Tapi dia tak jawab tuan. Ini yang diturunkan pada Arab, orang-orang jadi dia tuan. Cuma hari ni tuan, bila nak cerita tentang perkara ghaib tadi, maka kita akan tengoklah lahirlah benda-benda yang kita sebut sebagai, kita pergi ke satu-satu tuan-tuannya. Yang pertama iaitu tukang bohong, dukun ataupun tukang ramal. Tuan-tuan tak buat kan? InsyaAllah tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan semua tak buat benda macam kita. Pergi jumpa tu bohong, cuma cerita TV je selalu main tuan. Cincin besar, apa kain kuning, itu semua gambar-gambar orang lain orang buat. Macam kat Malaysia ni rajin buat benda tu. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, saya rasa kita tak buat tuan. Cuma cukuplah kita ambil pesanan Nabi SAW. Man ataka kahinan,
siapa datang kepada umum wasaddaqahu bima yaqul. Kemudian dia percaya pula apa umum tadi cakap, dan disebut apa dengan faqad kafar, dia telah kufur bima unzila ala Muhammad, dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan macam ni cukup dah tuan-tuan, tak banyak lebih. Satu lagi hadis lebih kurang bunyi tuan-tuan, man ata arrafan, siapa datang kepada tukang ramal, kemudian fasa'alahu an syai', minta sesuatu pada dia, tanya dia, wasaddaqahu bima yaqul, dia percaya apa dia cakap, apa Nabi sebutkan, falam tuqbal as-salatu 40 yawman, tak diterima sembahyangnya 40 hari. Cukup dua hadis ni tuan-tuan, saya rasa kita semua tak buat benda ni tuan-tuan ya. Okey, kita pergi yang kedua tuan. Yang kedua kita nak cerita tentang tamimah tuan ya. Tamimah ni ialah tangkal tuan. Saya rasa kita pun tak buat juga. Cuma dalam keadaan tak buat tuan, ada juga tuan budak kecil yang perlu tengok. Jadi buat nangis ni. Tuan pasal tak? Kat pergelangan tangan dia ada benang hitam. Pernah tengok tak tuan? Tuan sini semua orang dia pergi tuan. Tak pernah tengok benda ni tuan ya. Saya pernah tengok tuan ni. Pernah tengok kita suruh pergi berubat, pergi jumpa dengan Syarul ni. Pergi jumpa apa Syarul ni tuan. Dia datang dia terus dia gunting. Tadi. Kenapa tuan? Nak mengharapkan apa? Kat tali tadi. Ya. Tentang di kampung-kampung, saya ingat masa dia kecil dulu, ada kawan sepupu-sepupu kita ni, tengok bila dekat perut dia tu ada tali hitam kan? Tali hitam kat sini. Bukan tali pinggang tak, mana dia budak pakai tali pinggang. Betul? Kenapa pakai tu? Ini termasuk juga dalam kita sebut sebagai tangkap ya. Cuma bahasa hari ni kan, cara hari ni ada orang dia buat tangkap tapi guna ayat Quran. Ada ulama yang bagi, tapi kata Imam Nawawi tadi, sebab apa? Kalau ada ulama yang bagi, ada yang tak bagi. Nak ambil mana tuan? Ambil yang tak bagi. Sebab apa? Sebab kita tak tahu tuan macam mana iman kita. Hari ini dia bagi barang tu, letak kat rumah, elok rumah. Tak ada gangguan. So ustaz ni kan, bukan ustaz lah tuan, saya nak sebut ni muka macam ustaz kan? Muka macam ustaz. Saya ada simpan video tuan. Tak tahu, kita harapkan orang macam ni taubat lah ya? Macam-macam teknik hari ni. Dia sampai-sampai tu baca sikit kan, tak dengar pun ayatnya, tapi kita kata ingat Quran tu baca dia ada tamu sikit kan. Tanya, kat rumah ni ada pokok gari tak? Cik tuan, ingat saya tak boleh buat. Tuan boleh buat, betul tak? Macam mana? Masa nak masuk tadi tengok pokok apa yang ada di rumah, betul? Ya? Pokok apa yang ada, pokok buat macam tanya lah, betul? Tuan dia buat macam tu kan, kat sini ada pokok gari tak? Ada pokok yang kita accepted. Masa dia jom kita pergi tengok kat pokok gari. Pergi kat pokok gari tu kan, pandai orang akan kan, sebab nak tahu ada akan pakai rumput. Dia pun pegang tuan pokok tu, pokok kat dalam pasu tu kan, dia rakam pula kata macam mana nak buat kan. Laju-laju tuan sementara orang tu tengah siap-siap pakai slipper, dia ambil pokok tu, dia lari dia pergi ke seberang depan rumah ni, jauh sikit lah atas tanah. Kemudian tuan nampak je lah tuan, dia bawa keluar suatu dalam poket dia, dia masuk ke dalam, dia tuang keluar kan. Dia ada bungkusan putih masuk rumah buka. Ini tanah kubur dia kan. Tanah kubur hitam kan. Tuan percaya ke tanah kubur hitam? Tanah kubur apa kan? Kalau merah kan. Kubur ni hitam ni tuan tak kan? Tak kira. Itu dah pelik tak kan? Salahnya ambil duit. Kalau tak ambil duit tak apa kan? Ambil duit. Bila orang jadi tahu kan. Ada video tu, tapi tak nak letak kan. Ini dia, tak nak dia tahu kat sini. Buat tanggal kan? Buat tanggal ni, kalau orang guna ayat Quran ni kat sekolah, asrama ni, kalau tengok semasa naik dekat tangga tu, ada nampak kat pilih bonggol ada orang gantung ketat, lipat-lipat kecil dia tu, dia gulung-gulung lah, letak dekat pilih bonggol. Tergerak hati nak tanya sini, tuan-tuan, ini apa benda tu? Benda tu, dia kata ini Yasin. Untuk apa? Untuk lindung lah kita daripada jadi syaitan kan. Budak-budak menjadi syaitan kan,
Nak cerita tuan-tuan, guna ayat Quran. Mula-mula boleh lah dia percaya barang tu tak. Kemudian bila elok, buka balik. Betul? Buka balik. Bila dah elok, buka balik, tengok datang balik. Ustaz tu datang, bawa benda sendiri. Elok balik tuan. Lama-lama kan, apa yang kita percaya? Barang tu ke atau Allah Ta'ala? Akhirnya orang kan, bukan pencipta orang. Ini yang berlaku dengan kita hari ini. Saya harap tuan-tuan tak buat macam ni, buat tanggal tuan-tuan. Kita elaklah tuan-tuan ya. Baik, itu dalam bab tanggal. Kita pergi pula kepada satu hadis yang menjelaskan tentang ayat tadi, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa gantung tangkal maka dia telah syirik. Senang sebenarnya. Nabi tak payah jelas kataan dia, siapa gantung maka syirik dia. Senang bangetnya. Okey, cerita. Kemudian kita pergi pula tuan-tuan kepada yang tiga, iaitu at-tiyarah, at-tayyur. At-tiyarah ni berasal dari kataan tayyur. Tayyur apa cerita? Tayyur apa dia? Tayyur ni burung ya. Arab Jahiliyah masa nak pergi musafir, dia akan ambil seekor burung, dilepaskan. Kalau burung tu pergi ke arah kiri tuan-tuan, dia tak keluar lagi. Sebab apa? Sebab ada benda yang tak ikut gambar. Burung tu ke belakang ke dan sebagainya, maka dia tak keluar tuan-tuan. Tapi orang hari ni tuan-tuan, bahasa hari ni tak ada dah lepas-lepas burung tuan-tuan, tak ada dah. Orang hari ni dia gunakan konsep sial menyial tuan-tuan. Konsep tayyur ni pada apa? Pada mengandalkan tarikh lahir. Betul? Pada mengandalkan bulan kelahiran. Tuan-tuan tahu kan? Boleh ke tuan-tuan kita kata orang yang lahir dalam Mac, Haji Mac kan? Haji ni pula Disember. Mac Disember tak boleh kawan kita. Ada benda tak elok. Tuan-tuan tahu Tok Sami tengok cerita Hindustan kan tuan-tuan? Pergi report dulu kat Tok Sami betul? Kamu lahir bulan berapa? Bulan 2 tahun bulan 11 ni. 2 sebulan dengan dia pakai rezeki dia kan. Dia kata apa? Kamu tak boleh kahwin bulan 12. Bayar cuti sekolah kan? Tak boleh kahwin bulan 12. Kenapa? Nanti kamu susah dapat anak. Tuan, mana lagi tu kan? Nak ikut Tok Sami dalam cerita tu. Jadi tu kan buat sial menyial ni. Saya harap tuan kita tak terlibat lah. Jangan terlibat dengan orang ni. Okey. Satu hadis yang mudah juga, at-tiyaratu syirik, at-tiyaratu syirik. Tiyaratu syirik, tiyaratu syirik. Dapur Nabi bilang. Okey. Kemudian tuan, kita pergi pula kepada jenis-jenis yang agak moden sikit tuan. Saya harap tuan kita sama-sama repair iman kita tuan. Sebab yang kita sebut kejap lagi ni tuan, saya tak pasti kita kaji buat atau tidak. Kita dah sedia dah. Sedia tuan ya. Okey. Yang pertama, tuan pernah tak bila buku-buku masuk rumah orang-orang tuan cakap apa? Dengan si senyum tuan jawab lah. Buku-buku masuk rumah apa jadi tuan? Ada orang datang tu. Soalannya, kita sedang meramal masa depan tak? Tak berani kita jawab tu. Meramal masa depan kan? Ada sebut dalam Quran? Iza ja'a buku-buku kan? Fahadara al-insan ada. Mana ada tuan ya? Hadis ada sebut? Tak ada sebut. Sunnatullah? Sains ada sebut? Tak ada juga tuan. Kita ingat tak hadis tadi yang Nabi sebut? Man ata arrafan. Siapa datang pada tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul. Dia percaya apa kawan dia cakap. Tengok-tengok tuan tengok apa? Tak ada iman datang. Masuk. Tengok-tengok betul iman datang kan? Orang percaya. Kawan kita percaya. Apa jadi tu kan? Pada betul. Solat tahu terbangnya 40 waktu semayang. 40 hari semayang tak tengok kan? Kita nak cerita tentang takwa tu kan? Nak ambil buah iman tadi, buah daripada ibadat kita buat hari ini kan? Kita tengok kita kan? Dalam bab cara kita semua kira kan? Ya? Kita buat juga. Alah Ustaz, ya? Kita cakap main-main je, betul? Pasal main-main lah tu kan? Pasal main-main lah jadi betul kan? Ya? Okey. Tengok dari segi sunnatullah tuan-tuan. Dari segi ketetapan alam untuk kalau tuan-tuan kat kampung
Ada gergaji yang berkumpul dekat lampu, betul? Kita kata apa? Tak lagi nak ribut kan? Nak ribut. Okey, boleh tak cakap macam tu? Quran sebut, sebut. Hadis sebut, sebut. Okey, kajian sains ada sebut tak? Sains ada tuan. Maka kita boleh sebut tuan. Sekadar peramal biasa je tuan. Tak ada sampai kita confirm bahawa ataupun satu lagi tempat tuan. Ada satu lagi tempat yang confirm tuan tak syirik. Tuan tengok orang-orang banyak tu. Tuan kata ni jadi ramai mana tangan. Kat mana macam tu? Dekat taman Rama-Rama, dekat Melaka. Dekat taman Rama-Rama kat Melaka tu, dan tengok banyak Rama-Rama kita kata sekejap lagi ramai-ramai datang. Confirm tak syirik kan? Memang tempat tu orang datang sekejap lagi. Okey, itu yang pertama kan. Itu satu kan. Yang kedua, meramalkan masa depan bayi dengan tempat tanam puri dia. Tanam kat mana? Apa boleh tanam belakang surau dia. Esok besar boleh jadi imam. Yang tengok besar kan jadi imam. Di surau pun tidak kan? Saya fikir tu kadang-kadang ada orang nak bagi cerdik, dia tanam dengan apa? Dengan apa je? Dengan pensil. Betul? Tanam dengan pensil. Saya fikir sekali tu kan, kalau nak jadi accountant, tanam dengan apa? Calculator tu kan? Betul? Tanam kan? Calculator. Okey, nak cerdik lagi tu kan? Tanam dengan apa? Tanam dengan tab dengan iPad. Betul? Tapi jangan lupa download sikit software itu dulu. Jadi fikirkan kalau ada orang dia suruh saya tanam dengan iPad, saya buat kan? Saya tanam dengan itu, iPad saya ambil lah. Tapi tu saya nak cakap iPad ni saya ambil kan? Ni hadiah lah. Cuma nak cerita hari ni orang ramai masa depan dengan benda-benda macam tu. Okey, kita pergi yang ketiga kan? Tengok banyak tak banyak kan? Meramalkan sesuatu yang buruk. Bila cawan pecah ataupun masa buka kunci rumah, terjatuh kunci. Benar kan? Kalau buka jatuh. Apa jadi? Nanti dia fikir macam-macam. Ya? Kemudian, bila lagi kan? Meramalkan akan mendapat duit bila tangan gatal. Betul? Kalau kita pada nyamuk boleh pergi gigit. Apa boleh pergi gigit kan? Ini penting yang dapat duit lagi. Meramal masa depan tak? Meramal masa depan. Lagi meramalkan hafalan Al-Quran, hafalan Quran akan hilang kalau lalu bawa ampayan. Pernah dengar kan? Saya kata bawa macam mana ya? Logik pun dah tak logik dah tuan. Macam mana budak-budak punya ampayan macam mana kan? Ampayan dia panjang macam tu. Dia nak pergi belah sana, dia pusing kan? Tengok sekali dah tak logik dah tuan. Tapi orang cakap macam tu. Orang cakap macam ni. Seterusnya, meramalkan rezeki bertambah dengan sebab menggantung ayat 1000 dinar. Tuan-tuan yang kedai-kedai tertentu, ayat 1000 dinar letak kat mana? Kat mana kan? Kat kaunter lah. Dia tanya dia. Masuk-masuk tu, Bismillahirrahmanirrahim. Bagi salam, Assalamualaikum. Orang tak jawab kan? Tak pandai dia jawab. Semain Jumaat, tak tutup. Tanya dia ayat 1000 dinar digantung kenapa? Oh, ini ada orang cakap ini ada masuk rezeki lah. Ada masuk rezeki. Ayat Quran sebab apa? Pertama 1000 dinar tu dah masalah. Sebab apa? Sebab urusan dia dalam RM. Dia pertama. Dia pertama. Yang kedua, ayat Quran sebab apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa, Allah bagi dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah rezeki kepada jalan-jalan yang tak sana. Okey. Ayat itu suruh apa tu? Suruh apa? Suruh bertakwa. Suruh bertakwa. Bukan gantung saja. Tapi tak apa tuan-tuan, kat rumah tuan-tuan gantung ayat Quran tak apa, tak ada masalah. Cuma sebaiknya bila dah nampak ayat tu baca lah. Kita gantung ni bukan sebab gantung saja, baca. Tujuan bila kita tengok tu kita baca. Okey. Meramalkan roh si mati akan kembali ke rumah. Itu terang cakap tuan. Ada dapat tak Malaysia ni? Kalau WhatsApp tuan, orang Malaysia kita betul. Bila dia orang datang? Dia orang balik kan? 10 malam terakhir. Datang lama tu apa? Tuan ada orang kan lelaki dia mati. Kalau tengok malam tu,
tang bunyi kan kat dapur. Dia cakap apa ke anak dia? Bapak bangun takut dia. Tuan tahu tak apa yang datang? Kucing punya. Bapak jadi kucing kan? Tuan. Tolong kita. Boleh ke kembali roh kan? Roh boleh kembali tak? Ayat Quran surah Al-Mu'minun, kita balik tengok ya. Surah Al-Mu'minun ayat 100. Ada disebut kataan barzakh. Barzakh ni apa? Barzakh ni dinding. Kita dengan orang mati ada dinding. Ada dinding, tak boleh nak jumpa. Nanti dia nak beritahu. Tapi hari ni tu kan tengok cerita. Tuan-tuan pernah tengok tak cerita hantu kapcai? Pernah tengok tak? Orang muda saya tanya sikit. Pernah tengok tak hantu kapcai? Imam Al-Alamah pernah tengok? Pernah tengok baik imam kita ni. Dulu baju ngam-ngam pakai kan. Sama saya pun kan. Nak ceritanya, tuan tahu cerita hantu kapcai atau apa cerita? Saya terkejut juga. Kenapa? Starting dia keluar, dia beritahu apa? Cerita ini mengandungi musuh-musuh yang bercanggah dengan agama. Selama itu kan tulis dia tu. Ada pesan siap-siap. Tuan tahu tak cerita buat apa? Saya dan sahaja pun kalau dia makan-makan kat restoran tertengok kan. Dia pun sebab habis makan. Cerita apa? Si Zizan berlumba kan? Lumba kapcai dengan Rabi Ishak. Tengok Rabi Ishak ni jahat atau tak jahat? Mati Zizan. Tapi sebabkan ada urusan yang tak settle, Zizan boleh kembali ke dunia tuan. Yang boleh nampak dia seorang tu, Ustaz Fisfairul tuan. Dalam cerita tu jadi ustaz tuan. Kan dia boleh dengar. Tuan kalau cerita macam ni, orang Muslim orang putih buat latar tuan. Betul. Tuan tengok tak cerita yang ada seorang tu, Whitney Houston, Oprah tu. Cerita tu orang dan tension dia. Kenapa? Dia orang tahu dia boleh berhubung dengan roh tu kan. Semua datang jumpa dia. Siapa dia? Roh semua datang jumpa dia. Datang kat tempat dia. Orang kafir dah tak apa lagi orang dapat macam tu kan. Kenapa? Datang jumpa dia. Masuk jin dia, nampak semua. Orang ni minta, tolonglah beritahu kat anak aku, gali tempat ni, ada harta. Kawan ni pula pesan, ni lah pembunuhnya, dia kata. Kawan ni pesan pula, ambil insurans. Orang Muslim buat tak apa lah tu kan. Cerita Melayu nak buat, nak ambil modal kan tu kan. Ambil modal tu kan. Ustaz Fisfairul, dia boleh nampak kan. Dia sedih kan cerita Melayu kita. Okey. Kemudian ingat dengan ni. Kita pergi yang ni tu kan. Ini saya harap tuan-tuan kita bertaubat sama-sama. Iaitu kepercayaan ramalan buruk dengan sebab SMS, email, WhatsApp berantai. Ada dapat tuan? Ada dapat? Betul. Contoh kita dapat apa? Masa saya jadi imam dulu kan. Saya imam masjid, habis sembahyang saya nampak dekat mimbar tu ada orang letak sapu-sapu. Buka lah kertas tu baca. Apa dia tulis? Pemegang kunci Kaabah. Betul? Share sekian-sekian. Jakim kata apa tuan? 7 keturunan dia orang cek pemegang kunci Kaabah. Langsung tak ada nama. Okey tuan. Lagi apa dia sebut? Akhir zaman nanti akan ada orang yang tak taat pada ibu bapa. Nasihat dia bagus juga. Kita dengar bagus juga nasihat dia. Kan? Tapi kemudian kat bawah ada apa? Pesanan. Sila forwardkan email ni. Sila apa lagi? Kopi kertas ni, photostat dan sampaikan pada orang lain. Betul? Kalau kamu buat, insya-Allah akan ada kebaikan yang datang. Betul kan? Tapi kalau kamu tinggalkan, tak apa-apa, ataupun kamu delete SMS ni, lagi tahu dia kata. Dia tu fikir bila pula kamu kunci Kaabah tu pesan diri benda. Dan bawah ada tulis apa tu kan? Tulis apa? Testimoni. Betul? Saya tengok tak testimoni tu? Ada, kita simpan lagi kadang. Orang tanya kat kita. Saya ingat satu tu kan. Bekas Menteri Besar Perak dia kata. Tan Sri Jawi Ghazali tu. Betul tak? Saya lupa lah. Pernah mendapat surat ni. Lalu dia membiarkan anaknya telah jatuh sakit demam. Pada anak dia baru lepas main hujan tu tak. Membiarkan kita. Tapi kemudian Datuk taubat. Dia photostat 100 dan disebarkan. Alhamdulillah.
dia mendapat projek yang lebih besar. Tuan-tuan rumah kita dengar ada testimoni je. Banyak tuan-tuan testimoni itu, betul. Banyak testimoni itu. Betul, tengok balik. Lagi apa lagi tuan-tuan? Kita sembang tak hari ni tuan-tuan? Ada tak tuan-tuan dapat pesanan daripada Syekh Hasan Nasrallah? Pernah kenal tak? Pernah dapat kan? Dia suruh kita baca malam ni ayat surah Yunus 55 dan 56. Untuk apa? Untuk hancurkan Zionis, dia kata. Tuan-tuan, hancurkan Zionis, baca Al-Quran kan? Berjuang-berjuang Palestin, tak payah keluar, baca je ayat. Betul? Kita pula pergi forward tu kan? Enggak? Syekh Hasan Nasrallah siapa dia? Pemimpin Syiah tu kan? Hizbullah tu, bukan Hizbullah, Hizbulat tu kan? Lat apa? Nama berhala tu kan? Lat apa Musa tu? Saja dia orang panggil Hizbulat. Tuan-tuan, kita pun pergi forward ke orang tu kan? Lepas tu bawah tadi saya tulis lagi, Datin Zakiah telah mengesahkan benda ni. Datin mana tu kan? Sedap boleh sadar kan? Ataupun tuan-tuan dapat tak mesej ni? Kita pun kau sama-sama kan? Sama-sama. Saya kira sedih dengan orang kita ni. Kita disenaraikan 5 website. Jaga-jaga dengan website ni. Sebab apa? 5 website ini adalah 5 website yang menentang Islam dengan dalil-dalil tertentu. Betul? Maka jagalah. Ada pensyarah daripada UM telah mengesahkan perkara ni. Ada dapat tuan? Ada dapat tuan? Itu ni semua baik-baik lah. Cuba dapat tuan yang semisi ni tuan. Kita pergi forward. Tuan-tuan tahu tak? Apa jadi? Asalnya orang tak tahu tuan. Ada laman web yang mata Islam. Tak pasal tak? Asalnya orang tak tahu. Ada laman web yang cerita tentang kelemahan ke. Bila orang-orang awam yang biasa-biasa ni, yang tak kuat iman, dia buka laman web. Dia tengok apa jadi tuan? Ceritalah Nabi kita macam ni kan? Nabi ni kata Fatullah kan? Kata Fatullah, tapi tak boleh baca, tak boleh tulis. Betul? Kata tahu tak ni? Betul iman mula. Macam itu kan? Nampak tak? Tuan-tuan nak jawab macam ni? Website cerita macam ni. Lagi apa lagi tuan-tuan? Apa lagi? Ni yang terletak, tak letak sangat tuan-tuan. Tuan-tuan semua ada handphone Samsung tak? Ada tak tuan-tuan dapat siapa yang dial bintang hash 06 hash keluar kamu apa? Tuan-tuan tak dapat mesej tu sekali lagi tuan-tuan, baik tuan-tuan. Tuan-tuan tak keluar gambar tuan-tuan, gambar anjing kan? Bagi pengguna-pengguna Samsung. Nak try? Enggak? Ulama telah menyatakan tak boleh bawa handphone Samsung untuk semayang sebab menanggung najis. Lebih orang kita itu kan. Dia semangat tentang bawa gambar, tapi dia ada kurang sikit belajar. Semangat bawa gambar. Kan kita pun jadi tengok mesej itu betul ni pelik tu kena sepak. Belum lagi tuan-tuan dapat tak gambar baju Melayu salib. Ada dapat tuan-tuan? Siapa yang tangkap gambar tu cuba tega? Saya dah rasa tuan-tuan yang tangkap ialah orang yang di sebelah dia tu. Dia tangkap gambar baju Melayu dia, kedai tu pergi forward ke orang. Jaga-jaga. Ada agenda Kristian. Dia buat baju salib terbalik tuan-tuan. Saya dengar benda ni tuan-tuan. Mana tuan-tuan? Tu tingkap tu. Kan tingkap kita, kalau tuan-tuan perasan, dari garis macam tu, itu garis macam ni. Apa itu kata? Tengok balai polis di Kedah membawa agenda Kristian. Ada salib pada tingkap dia. Tuan-tuan, kita ni perhati dalam bab tu jadi susah untuk beriman. Kita sibuk kat situ tuan-tuan. Tak payah tuan-tuan. Kita kena tengok sejadah kita. Kan? Beritahu ke orang, ada gambar itu, gambar ini, kan? Dan ada benda yang penting kita utamakan. Orang beriman ni min husnil Islam al-mar'u tarku ma la yaqin. Antara keindahan ataupun kecantikan seorang individu Muslim ni, dia meninggal dan apa yang ada kaitan dengan dia. Benda tu saya nak cakap tuan-tuan, tak ada kaitan dengan kita. Tak ada untung pun kita pergi beritahu ke orang. Melainkan tuan-tuan dapat hadis-hadis yang sahih. Bawa kepada riwayat Al-Bukhari contohnya. Tanya ustaz dulu sebelum nak forward. Kita kalau laju je forward. Ada dapat tuan-tuan mesej bagi ibu-ibu
mengandung banyak makan tebikan. Sebab apa? Nanti insya-Allah anak akan jadi putih melepak dan cerdik. Tuan nampak tak mesin tuan? Sekali saya fikir tuan, memang tak logik kan? Dah makan temikai, asyik putih pula, merah lah. Kita fikir sekali tuan ya. Jadi ilmu macam ni kita usahakan elak kan. Seterusnya penutup kan. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man iqtabasa min an-nujum faqad iqtabasa min as-sihr." Siapa yang terjun dalam ilmu perbintangan, maka dia telah pun mengambil cabang-cabang daripada ilmu sihir. Dan ilmu bintang ni cerita apa? Hadis Al-Bukhari disebut, ayat Quran pun sebut juga 3 fungsi bintang. Yang pertama disebut inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib. Allah kata apa? Kami hias langit dunia dengan bintang. Maksudnya perhiasan langit. Okay. Kemudian yang kedua disebut juga waja'alna rujuman lisyayatin, untuk rejam syaitan. Yang tiga disebut dalam Al-Quran juga, iaitu sebagai penunjuk arah untuk orang yang bermusafir. Betul? Tentang belajar aku urus dulu, urus belantik. Itu saja fungsi bintang kan di sini. Tapi hari ni tuan-tuan, tuan-tuan rajin tak baca. Kita pergi ke hospital, ke klinik, putusan lawyer tu orang nak ambil, betul? Berita hairan orang nak ambil. Tinggal paper apa? The Star tu. Yang paper, the Straits Times. Kan? Kita pun kalau baca je lah. Bulan baca sangat, selak. Selak, kan? Malas nak baca, betul? Last sekali, kat tengah tu berhenti sekejap. Ada apa? Ada kartun kan? Cuba faham juga kartun tu lah. Betul? Tepi kartun ada apa? Kan? Tepi kartun ada apa? Horoskop ni. Betul? Tuan-tuan sini. Haji apa? Sagittarius. Haji? Capricorn. Dia letak tahu tu. Haji? Haji apa? Virgo. Gemini. Betul? Kita buka tu, kita baca siapa punya? Baca semua. Tak baca semua, kita tengok siapa punya tu. Mestilah kita tengok kita punya. Ada yang rajin sikit, dia buka siapa punya? Awet dia punya. Betul tak? Dia rajin dia buka awet dia punya. Dia baca situ. You must treat your friend. Belanja kawan pun ada luck nanti. Orang baik dengan jiran kamu yang belah kiri. Nanti ada projek-projek. Betul? Dia baca tu, saya kira sedih kan. Ada anak-anak kita ni, saya harap tuan-tuan semua pesan kat dia. Dia download software tu kan. Dia download software Zodiac ni. Dan ayah hari dia akan dapat update lah. Betul? Sama ada dalam FB pun boleh juga. Kalau dia like ada tu, maknanya FB ataupun ada aplikasi tu, dia akan hantar setiap hari apa Taurus punya hari ni. Betul? And then Nabi sebut apa tadi? Bersihkan satu hal kan. Sekali lagi kita sebut man atal arrafan. Siapa datang pada tukang ramal? Siapa tukang ramal tu? Nampak tukang ramal? Tak nampak kan? Paper tu tukang ramal kita. Kan? Pasal dah kau bima yakun. Percaya apa paper sebut. Dia pergi buat tak? Dia buat tu kan. Papa ada berapa kan? Telah buku gitu. Saya nak sebut ni kenapa semua ni kan? Kenapa nak sebut semua ni? Sedih kan orang kita kan? Macam-macam ni kalau Ustaz teruk sangat iman kami. Ya, usahakan. Dan kita minta kawan-kawan kita. Itu belum masuk lagi ramalan-ramalan lain. Kayu poka. Ada budak kita balik luar negeri. Business. Kayu poka tu jumpa Ustaz ni. Ustaz orang paling layak sekali guna kayu ni. Ustaz ni betul-betul ya. Masukkan pakai kayu poka, dia letak dalam air. Kacau-kacau dan minum. InsyaAllah hilang sedikit gigi. Dan tanya sikit, kayu poka ni dia orang kait dengan apa? Orang kait Nabi Musa betul? Lagi bahtera Nabi Nuh. Okey, bahtera Nabi Nuh dengan tongkat Nabi Musa, adakah masuk negara lain? Kan benda tu, benda yang telah lepas sejarah. Okey, Quran sebut tak? Mana sebut tu kan? Tak sebut langsung. Yang kita boleh cerita, boleh buka surah Yusuf ke? Yang cerita tentang anak dia sendiri. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minan ma. Belagak anak dia. Itu tak bercerita tuan-tuan. Nak cerita bab hidayah, nak cerita bab dakwah Nabi Nuh 950 tahun tak apa. Anak sendiri pun tak ikut. Siap cakap, aku pergi cari bukti lain. Itu tak bercerita tuan-tuan. Quran sebut.
Tak apa. Tapi kait Nabi Musa, bahtera kayu kokak, lagi apa kokat Nabi Musa. Kan? Ya. Benda-benda macam ni kita usahakan tuan dalam bab iman kita. Tak ada sebab apa tuan. Sebab kita ayat Quran tadi sebut apa? Ciri-ciri orang nak jadi orang takwa tuan. Kita ni puasa tuan. Kita ni semayang tuan. Bayar zakat tuan. Tapi alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan bil ghaib, ada masalah tuan. Tak payah sebut yang kemudian. Betul? Bab iman kita tuan. Baik tuan, ada soalan apa pun? Ada tak nak tanya? Bulu kening, bulu mata, lagi apa lagi benda? Tak ada. Baguslah tuan-tuan semua ni. Bagi perhatian kan. Pada saya lembik ni, tak nak cakap ni. Sebab ni saya jerit ni pun buat. Tak buat apa ni. Pun tahu. Dia bagus soalan tu. Saya lupa tidak masuk Alhamdulillah. Tuan-tuan masuk rumah baru kan buat apa? Buat apa tuan masuk rumah baru? Pun tahu betul. Buat lagi. Nabi suruh apa? Baca Quran tu. Surah apa? Surah Al-Baqarah. Betul. Kita baca apa? Yasin. Tak apa dalam ayat juga. Tapi yang lebih baik kita baca Al-Baqarah. Betul. Panggil budak-budak datang, Allah Ustaz, Al-Baqarah panjang Ustaz. Sejuk nasi. Panjang Ustaz. Tuan-tuan, tuan-tuan panggil ni budak-budak tu 5 orang, habis ke? Betul. Tong-tong kan? Faham tak tong-tong? Lagi kat dia. Ada berapa muka surat Al-Baqarah? 20, 40 betul? 56 silap muka surat dia. 50 betul. Tong-tong, janji habis. Sekejap kata tak percaya tak? Budak-budak kafilan tak baca dia tu pula. Nabi suruh kita bagi peluang. Rumah-rumah baru ketinggalan satu, ketemu rumah baru. Memang ada. Makhluk kan dia tinggal situ, dia tinggal. Tapi kita bagi peluang 3 hari untuk dia stay situ. Kita sebut dalam hadis sebenarnya, dia sahabat ni dia masuk 3 hari bagi peluang. Dia akan menjelma dalam bentuk ular hitam ke apa semua sebenarnya ada. 3 hari dan bagi signal kita nak masuk baca Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah kan. Lepas tu nak cerita apa? Nabi sebut la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu macam kubur ni. Nabi sebut. Apa dia? Jangan jadikan rumah kita ni kubur. Kubur ni gambaran apa? Bukan pasal tanam kita dalam tu. Gambaran tempat yang gelap tu. Sebab apa? Sebab tak ada bacaan Al-Quran. Nabi sebut Al-Baqarah tu ataupun ayat Quran, sila baca selepas 3 hari. Lepas 3 hari baca lagi. Maknanya valid ayat ni. Nak suruh baca sebenarnya validnya 3 hari tu. Tuan-tuan pernah tengok tak ada orang dia tanam paku kan? Dia kata paku ni valid setahun ni. Okey tuan-tuan, cuba jawab. Paku dengan Al-Baqarah mana lagi bau? Jawab tuan-tuan. Paku lah buat. Kan dia valid setahun kan? Ayat Quran ni 3 hari je. Tuan-tuan tak sampai punchline ni tuan-tuan ya. Tuan-tuan faham tuan-tuan ya? Orang kita tuan-tuan percaya tu paku selagi mana ada dekat dinding, takkan dia valid setahun tuan-tuan. Ada yang baca panjang sikit valid 3 tahun. Tapi Quran tuan-tuan Nabi sebut apa? 3 hari je. Lepas tu kena baca lagi. Faham tuan-tuan? Ya. Ni kita bersama-sama tuan-tuan faham macam ni. Ya. Valid 3 hari. Tuan percaya macam ni tuan-tuan. Macam Yasin dengan tuan ya. Tak salah tuan. Tuan buka air tu, buka untuk kan. Kita baca kan. Kita tiup kan kat dalam Yasin. Tapi kalau orang ramai tuan, semua letak air kat situ. Kan? Semua pakai buka. Ada pernah berlaku kan kat stadium. Buat Yasin banyak-banyak semayang hajat tu semua pakai buka kan. Ada seorang tu kan. Dia kata kenapa semua orang buka dia? Kenapa jadi apa dia tu kan? Masa dia orang nak patah balik nak ambil tu kan, apa jadi? Tumpah kan? Kan elok kalau tutup tadi. Kenapa tu kan? Yasin kalau tutup kan? Tak apa tuan, tentang surah-surah, tentang buka baca tak apa, tiup kat situ. Tapi kan, keadaan besar tadi kan, tutup je lah. Oh, dia kata tak boleh, saya tak masuk Yasin. Kalau Yasin tu dia nak tutup betul tu. Habis itu dah nak capi orang tu kan. Nak baca ayat dekat kawan-kawan kita yang pernah masuk kan. Kan kita baca ayat Quran. Tuan-tuan buat macam mana? Buka dalam mulut tu.
Kan? Allah ilah koyok ke. Kita baca tentang pada dia kan ya. Tentang pada je. Yang tentang perawat kan. Masuk tak kan? Insya-Allah tak ada masalah yang lain. Tapi itulah fahaman kita tuan-tuan. Allah Taala suruh kita jadilah orang-orang yang bersifat ghaibiyah. Ini maksudnya percayalah dengan benda yang tak nampak ni. Takut. Itu orang test kita tentang pahala tak nampak, dosa tak nampak, betul tak? Takkan kita nak jadi orang yang matiah. Semua benda dah bagi nampak kan? Kita dah sebut bulan lepas kan? Dia tanya kat tuan-tuan, antara rukun iman yang kita kena wajib imani itu, mana yang nampak je? Mana yang nampak kan? Tak nampak kan? Kalau kitab tu, kita pasal kitab tu bagi nampak kan? Tapi isi dia tu. Habis Allah tak nampak, malaikat tak nampak. Macam mana nak beriman? Kan? Kita ni setakat ilmu yakin je tu kan? Berdasarkan ilmu je. Ada makhluk tertentu macam iblis, ainul yakin kan? Nampak depan mata. Dia tahu Allah Ta'ala. Dia tahu kan Allah Ta'ala hebat. Dia tahu. Saya minta lagi yang satu tak nak sujud pada Adam. Allah kata ni minta, Allah kata mintin. Kau jadikan aku daripada api, dia daripada tanah, aku nak bersujud. Kan? Siap minta Allah Ta'ala ba'anzirni ila yaumil ba'ats. Tangguh umur aku sampai hari kiamat. Aku nak sesatkan anak-anak. Betul? Dia tahu tak Allah hebat? Maha kuasa. Dia tahu tuan. Dia ainul yakin tuan. Ya? Ada satu lagi, betul itu iblis kita tak jahat macam tu kan iblis ni. Tapi dalam tahap manusia tu kan. Manusia apa dia? Kaum Nabi Musa kan. Allah tunjuk tak sesuatu depan dia orang kan. Tunjuk kan. Buka Allah apa Nabi Musa minta laut dengan terbelah. Dia orang jalan dekat tengok kiri kanan laut kan. Jalan dulu. Sampai seberang nampak pula bila Firaun masuk air tutup kan. Nampak tak? Dia orang nampak kan. Kemudian jalan panas pula. Allah Ta'ala wa zallalna alaikumul ghamam. Tutup hidung awan pula. Nampak kan. Lagi bagi makan manna wa salwa. Nak apa lagi? Macam semua nampak. Tengok Nabi Musa tinggal sekejap. Nabi Musa semua dia orang pergi jadi apa semua. Sembah berhala. Nak juga barang-barang untuk jin. Ya? Jadi kita jangan minta bagi nampak. Kenapa? Takut nampak pun sama juga benda. Betul? Allah cabar kita berimanlah dalam benda macam ni dalam bentuk yang tak nampak. InsyaAllah kita lagi kuat dia punya, ya, dia punya kesan dia. Dan sebagai akhir tuan, soalan kita kan, mengenai ekonomi, lupa juga cerita tuan ya, jadi ada orang-orang yang hebat macam Seti Akhtar pernah dengar anak Profesor Tunku Aziz. Dia cakap kan, dia boleh buat terpilih guna formula-formula dalam matematik tambahan di YDX. Tuan-tuan faham ke ni? Saya tinggal ni berapa? Dia dapat A dulu yang matematik tambahan. Nak kita tuan-tuan, ada software ataupun kiraan-kiraan tertentu yang boleh cerita tentang apa jadi pada tahun 2020. Betul? Dia buat kira-kira 2020 kalau macam ni maintain dia kata hancur negara. Dia cakap betul. Hancur. Korupsi ke apa semua tuan. Dia buat kira-kira. Tak. Dia benar. Masuk dalam sains dah tadi. Sunatullah. Masuk dalam sunatullah. Tak ada masalah. Nak apa lagi yang buat sunatullah? Kalau kita pernah dengar Neuro-Linguistic Program. Ada tak siapa sini ambil? NLP. Kita belajar NLP ni, dia pun sama juga macam boleh teka tentang orang kan. Tapi ada kajian. Kajian tu dibuat simple tuan-tuan. Contoh tuan-tuan tengok, seorang bapa ni dia hantar anak dia pergi sekolah. Anak dia turun, tak salam apa, terus masuk. Bapa dia terus laju je tu. Ada orang NLP ni dia study. Apa maksudnya? Ada seorang lelaki lain dia tengok, dia kata kamu elak-elak sikit dalam kawan pula. Ada masalah. Dia buat ramai-ramai. Boleh kan? Dia ada kajian. Sebab dia berkaitan dengan fitrah manusia. Contohlah tuan-tuan. Kalau saya tanya, tanya ni je. Haji makan apa sahur tadi? Tak boleh lagi. Makan apa sahur tadi? Nasi. Tahu? Saja kita tanya. Okey. Soalan kedua. Apa Haji nak buat esok? Okey. Tuan-tuan, dalam NLP ni, bila orang tu dia nak berfikir, dia nak ambil data yang dia nak buat tadi, benda-benda
yang semalam, benda yang minggu lepas. Kadang-kadang anak mata dia akan pergi pula kanan. Tapi Haji kebal pun tadi tak gerak langsung anak mata. Tengok saya dia. Saya give up tu nak tanya dia tu. Ada orang bila dia nak cerita tentang benda yang lepas, anak mata dia pergi kanan. Kenapa? Dia nak ambil balik data-data yang dia buat apa. Bila dia cerita tentang benda yang bakal dia buat, belum buat lagi, biasa anak mata ni pergi pula kiri kan. Berarti. Dan benda ni pernah berlaku masa Presiden Amerika, Bill Clinton. Dia cakap kat atas pentas, kita telah pun buat macam-macam benda-benda macam ni dan sebagainya. Di live TV ni ada seorang kat situ kata, Bill Clinton kau kelentong, dia kata. Aku nampak anak mata kau pergi pula kiri. Kau belum buat benda tu, kau baru nak buat. Jadi tuan-tuan nak tengok, tuan balik tengok TV. Tengok siapa yang anak mata dia pergi kanan ke, pergi kiri ke. Mungkin kata ni ada kajian dari segi sudut sains ni. Ada orang study dalam ni. NLP ni bagus kan. Dia bantu cikgu. Kadang-kadang cikgu ni kat sekolah tu kan, sedika kan, yang pasti. Budak-budak kan macam-macam ni kan. Ada jenis yang dia suka dengar. Betul. Ada budak yang suka tengok. Ada budak yang tengok pun tak suka, dengar pun tak minat. Betul. NLP ajar kita untuk susun budak ni. Susun budak ni. Kalau kita letak budak yang dia tak suka dengar dengan tak suka ni letak depan sekali, ada guna tak? Kita letak di belakang sekali. Betul? Datang kat dia, tegam pada dia. Betul. Orang yang suka tengok, letak kat mana? Letak depan sekali. Yang suka dengar, letak tengah-tengah. Betul? Jadi akan ada susunan tu dia menjadikan kita cikgu-cikgu mudah lagi nak. Tadi sendiri kan, kena gaji. Tanya mak ayah juga. Okey kan? Macam-macam budak yang pergi ni. Ada lagi tak tuan? Ada tak? Kalau tuan-tuan, hujan nanti ada di bagi tunjuk pada orang yang bertakwa. Sama-sama kita beriman dengan cara yang tak ada tunjuk, Allah tak ada tunjuk, Nabi tunjuk. Dan selamatkan supaya kita Ustaz kalau bulan Ramadan dia akan cerita tentang Syahrul Quran. Sebelum mengaji itu dia akan cerita tentang sedekah, dia akan cerita tentang solat tarawih dan sebagainya kita. Tapi jangan lupa akar kita. Cek akar kita bagi strong. Allah tuan-tuan, buah iman maksudnya takwa tadi kita akan capai sama-sama. Kita ni tuan-tuan ujung-ujung nanti ya harap tuan-tuan angkat tangan, boleh tuan-tuan. Masuk angkat tangan tu aku minta Allah bagilah kawan-kawan aku ni datang yang belum kenal lagi datang sini supaya ni rahmat Ramadan tuan-tuan. Rahmat Ramadan. Tuan-tuan tengok kiri kanan tuan-tuan ada tak tuan-tuan tak kenal. Sedekat orang tanya dia tinggal kat mana, nama apa, tanya lah. Ni rahmat Ramadan. Ada orang dia tanya kawan sebelah dia, nama apa tu, mana kerja apa semua kan. Tanya duduk mana kata duduk taman tu lah kata kan. Taman tu sama lah jalan berapa ni, jalan 3 ni kata. Jalan 3? Nombor rumah berapa? 52. Dia 54 kan. Rupa tu dah sepanjang setahun 10 tahun dah pindah tak pernah jumpa jiran kan. Tapi awak temukan dalam Ramadan di tempat yang baik kan. Ada tak orang macam ni? Dan kita angkat tangan. Itu orang biasa datang. Doa tuanku bagilah aku kawan-kawan aku jika datang sampai begitu. Betul kan? Dunia ni penat tak tuan? Penat juga dunia ni. Tuan-tuan selesai hari ni satu barang, esok ada tak masalah lain datang? Ada tuan. Macam mana tuan-tuan nak buat benda ni? Kita rehat tuan. Macam mana nak rehat? Kita ingat akhirat. Macam mana ingat akhirat? Datang masjid tuan. Datang surau, kawan dengan orang masjid, kawan dengan orang surau, orang semayang masjid. Kemudian semayang. Betul? InsyaAllah tuan-tuan stres ke? Tuan-tuan stres apa? Harga minyak naik, GST, apa lagi? Tuan-tuan stres tak semua tu? Saya tahu tuan-tuan. Siapa pun stres. Tapi bukan lagi dia kata kita nak redha je apa semua kan. Kita datang ke tempat macam tu, insyaAllah tuan-tuan. Dan mendapat kemanisan dalam hidup kita. Sesuku sangat tu. Untuk pagi ini, saya minta maaf salah kata, cara mendoakan saya sihat dan tuan ikut saya boleh tak?
Ini doa daripada hadis. Ingat tak saya suruh download software tu untuk orang yang sakit. Tuan pergi ke orang sakit kat hospital, tuan ikut saya doanya. Ikut ya. As'alullahal azim. Jangan nak bagi dia sehat ni. Sekali lagi. As'alullahal azim. Rabbal arshil azim. An yashfiyak. Mohon kepada Allah Ta'ala yang Maha Agung dan takbir Arshil Azim, Arsh yang tinggi, an yashfiyak, untuk sembuhkan kamu. Okey kan? Baca 6 kali. Tak ingat 6 kali ke 7 kali. Kamarat. Saya berharap. Saya harap kamarat asal sama orang. Dan 7 kali baca. Ingat. Okey tuan. Insya-Allah tuan, doa-doa macam tu. Kawan kita sakit, insya-Allah percaya dengan Nabi cakap kan, sembuh nanti. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum.